Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-qail ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada pagi yang diberikan barakah hari ini, pada pagi hari Isnin. Dan hari ini kita akan bersama dengan satu lagi doa yang mustajab dari Al-Quran. Dan ini adalah doa yang terakhir daripada Nabi Nuh alaihi salam yang dirakamkan di dalam Al-Quran, dirakamkan dalam surah yang ke-71, surah Nuh, pada ayat 28. Ya, ayah ibu, tuan-tuan puan-puan, adik kakak yang diberikan kesempatan dan rezeki oleh Allah untuk bersama dengan refleksi Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan dapatlah ya membelik ayat berkenaan, dan kalau boleh supaya dapatlah dihafal dan dibaca dalam doa kita, ya, sama ada selepas salat ataupun pada waktu bila-bila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Sadaqallahul azim. Wahai Tuhanku, berikanlah keampunan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam rumahku sebagai seorang mukmin, dan kepada seluruh orang-orang beriman, lelaki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambah kepada orang-orang yang kekal dalam kezaliman berkenaan, melainkan kebinasaan. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ini adalah doa Nabi Nuh alaihi salam yang dirakamkan dalam surah yang khusus Allah Ta'ala dedikasikan dengan nama Nuh alaihi salam. Apabila kita melihat doa ini, ya, berkata almarhum ya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, ini adalah doa yang mengena kepada semua orang beriman dan mengena kepada semua orang zalim sampai hari kiamat. Maka hendaklah disunnahkan untuk diikuti oleh semua mukmin, lelaki dan perempuan. Maka apabila kita membaca doa yang disunnahkan ini, kita akan mendapati ada beberapa yang menarik di dalam doa ini. Antaranya adalah kita dapat perhatikan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam memulakan doa ini dengan baginda sendiri, kemudian doa baginda kepada kedua ibu bapa baginda, dan daripada ibu bapa baginda doa disebarluaskan lagi kepada para sahabatnya yang masuk ke dalam rumahnya sebagai seorang mukmin. Kemudian disebarluaskan lagi doa baginda ini kepada orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, ya, supaya tidak ada mana-mana jantina rasa terkecuali. Maka Nabi Nuh sebut lelaki dan perempuan, dan Nabi Nuh alaihi salam menyebut lelaki dan perempuan kerana apa, ya? Kerana baginda sangat mementingkan zuriat yang lahir daripada pernikahan, orang-orang lelaki dan perempuan, zuriat dan generasi. Maka doa Nabi Nuh ini daripada baginda kepada ibu bapa baginda, daripada ibu bapa baginda kepada para sahabatnya, dan daripada para sahabatnya kepada seluruh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Semua kita, alhamdulillah, ada dalam doa Nabi Nuh alaihi salam. Ya, baginda tidak melupakan, ya, generasi terkemudian sampai hari kiamat, agar Allah Ta'ala
memberikan kepada orang-orang beriman ini pembalasan yang baik, dan kepada orang yang menentang orang-orang beriman, sebagaimana kaumnya yang menentang baginda dan para sahabatnya, berikanlah kesudahan kepada orang-orang yang mantap kezalimannya ini, yang kekal dalam kezalimannya ini tabara, yakni kehancuran, kebinasaan. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang sedang mencatat ke, ya, yang sedang mendengar, satu yang menarik mengenai doa ini adalah duduknya di dalam surah yang menceritakan dengan panjang lebar tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Seolah-olah Allah Ta'ala membentangkan kepada kita 28 ayat, di mana 27 ayat sebelumnya adalah gambaran kepedihan, kepenatan, kesedihan Nabi Nuh selama 950 tahun menyuruh kaumnya kepada menyembah Allah yang esa dan jangan menyembah 5 berhala berkenaan. Namun apa yang baginda terima adalah lebih dahsyat daripada maki hamun, sehingga tidak ada perkataan boleh menjelaskan bentuk ejekan dan maki hamun berkenaan. Hanya kepada Allah Nabi Nuh merintih dan merayu. Selepas Allah gambarkan penatnya baginda berdakwah, maka di akhirnya baginda melafazkan doa ini. Jadi kita belajar sesuatu di sini. Apabila kita berdakwah, kita melakukan program-program dakwah, mengharapkan manusia terkesan dengan perkataan-perkataan yang kita sampaikan yang baik, mengharapkan supaya manusia terkesan dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Kekadang apa yang kita mahu tidak menjadi. Kekadang madu'u yang kita cita-citakan agar mendapat hidayah mengecewakan kita. Maka hendaklah kita melakukan sunnah Nabi Nuh alaihi salam ini, iaitulah dengan berdoa kepada kita dan orang-orang yang dalam kawalan kita, yang rapat dengan kita. Kadang-kadang kita mengharapkan ada perubahan kepada masyarakat. Kadang-kadang kita mengharapkan perubahan kepada kaum, kepada negeri dan negara ini. Tetapi ya, cuaca tidak selamanya cerah. Kekadang mendung, kekadang menggerunkan, guruhnya bunyi. Jadi ketika anda barangkali kecewa dengan tidak ramai menyambut dakwah anda, jangan lupa Tuhan kurniakan kepada anda orang-orang yang dekat dengan anda, yang beriman dengan anda walaupun jumlah mereka kerdil. Mereka adalah ibu bapa Nabi Nuh alaihi salam, yakni ibu bapa kita barangkali. Mereka adalah para sahabat Nabi Nuh, barangkali para sahabat kita. Maka jangan terlalu mengejar kuantiti. Jangan terlalu mengharapkan perubahan besar. Mulakan daripada diri sendiri dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Inilah doa Nabi Nuh yang sangat indah. Allah Ta'ala posisikan, Allah Ta'ala letakkan di penghujung cerita panjang lebar tentang dakwah 950 tahun kepada kaumnya yang engkar. Tiba-tiba bagi dia berdoa, Tuhan ampunkan saya. Artinya apa? Saya telah menyuruh habis-habisan agar kaum saya istighfar. Saya telah memohon kepadamu, wahai Allah, agar berikan pengampunan kepada kaum saya dengan mereka memeluk Islam. Tetapi nampak gaya mereka menolak seruan saya agar istighfar. Maka saya istighfar untuk diri saya. Mohon ampunkan dosa-dosa saya. Saya tidak mampu mengubah orang, tetapi saya boleh mengubah diri saya. Ini satu prinsip yang sangat penting kita terapkan dalam misi mengubah masyarakat kepada yang lebih baik. Dan ini juga mengajar kita, tuan-tuan, apa jua kisah dan cerita yang kita baca, akhirilah dengan doa. Maksudnya apa? Mohon pada Allah, kurniakan saya nikmat yang kau kurniakan orang-orang saleh ini. Dan jauhkanlah saya daripada murka yang kau beri kepada orang-orang terdahulu yang pernah kau murkai. Berikan saya nikmat iman, an'amta alaihim. Dan jauhkanlah saya daripada ghadabuk, kepada al-maghdubi alaihim pada zaman dahulu. Berikanlah kami nikmat yang kau berikan kepada Nabi Nuh. Jauhkanlah kami murka sebagaimana kau murkai kepada kaum Nabi Nuh. InsyaAllah banyak yang mahu kita sambung sebentar lagi dari kalimah kepada kalimah, ya, insyaAllah sebentar lagi. Wallahu a'lam. Nabi Nuh menunjukkan mindset kesyukuran. Berterima kasih pada Allah, bukan meratapi benda yang tak ada, tetapi menghargai benda yang ada, iaitulah ibu bapa baginda.
Para ulama menyatakan ini pendapat mereka bahawasanya ibu dan bapa Nabi Nuh sebenarnya sudah pergi lebih awal sebelum baginda menjadi rasul ataupun sebelum peristiwa banjir besar, dan mereka pergi sebagai seorang mukmin yang beriman kepada ajaran anaknya Nuh alaihi salam. Ini menunjukkan juga iman ya kita ni jadi baik kekadangnya sebab doa mak ayah kat kampung sana. Jangan rasa kita ni bagus ya sebab kita ni ambil inisiatif nak belajar, kita mujahadah nak berubah. Kadang kita kuat dalam perubahan kerana doa mak ayah kat kampung, doa mak kita. Kadang ayah dah meninggal tetapi bagusnya kita ni perangai kita barangkali lah adalah kerana ayah yang sudah arwah tu sudah pernah mendoakan kita. Ya, doa ayah itu menyebabkan kita jadi begini, ayah orang soleh barangkali. Jadi jangan kita lupa pada mak dan ayah. Nabi Nuh mengajar kita benda ni. Jasa mereka aku jadi kuat dalam berdakwah 950 tahun. Kemudian baginda mengatakan pula orang-orang yang masuk ke dalam rumah saya. Ya, rumah di sini adalah rumah. Baginda sedang membina peradaban baru, dan rumah baginda ada sahaja para sahabat menziarahi baginda. Kenapa baginda mendoakan secara khusus kepada para sahabatnya? Ya, kerana para sahabatnya ini bukan calang-calang orang, as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang paling awal beriman, paling kental menyahut seruan dakwah Nabi Nuh. Mereka menghadapi risiko nyawa dahulu kala. Mereka terpaksa berdepan dengan pelbagai masalah bila menyatakan keimanan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Iman mereka boleh menyebabkan risiko. Iman kita hari ini sejauh mana sangat risiko. Maka Nabi Nuh alaihi salam beri kredit kepada diorang ini. Ya, mereka inilah golongan yang kental beriman kepadaku wahai Allah. Mereka yang bernama para sahabatku ini masuk ke dalam rumahku, artinya apa? Walaupun dah menang, jangan sangka ya kita sudah selesai semua pengajian agama, pembelajaran ilmu. Tidak, walaupun usia bertambah, walaupun Allah dah beri kepada negeri ini, negara ini keamanan, ya, Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat beragama, ini tidak bermakna kita kena berhenti daripada belajar. Terus pergi ke rumah Nabi Nuh, berusrah dengannya, belajar agama dengannya, teruskan mendapat bimbingan Nabi Nuh. Long life learning orang kata. Dan mereka yang masuk ini, wahai Allah, aku tak harap apa-apa melainkan mereka keluar daripada rumah ini dengan iman. Kalau kita ini keluar daripada rumah, kita berusrah di satu buah rumah, kita tasbih kafarah habis, kita baca wal asri. Doa kita adalah doa ini. Biarlah mereka keluar bukan rasa nak tunjuk ilmu di dada, tetapi keluar sebagai seorang mukmin yang mantap imannya, yang menyebarkan apa yang dibawa dalam usrah, ya, apa yang dibincangkan dalam rumah. So rumah kita ni tuan-tuan, bila belajar daripada doa ini, mesti jadi rumah yang ada usrah, ada halaqah, ada barakah orang-orang soleh, ada jamaah, ada gerakan dilahirkan daripada rumah kita. Karena Islam sekarang mesti disebar luaskan. Generasi kufur telah ditenggelamkan Allah. Maka baginda mahu jadikan rumah baginda sebagai center, sebagai markas, sebagai nukleus. Dan tidak diharapkan apa-apa melainkan yang keluar daripada rumah saya sebagaimana masuk adalah orang yang kekal beriman kepadamu wahai Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan, baginda mendoakan sampai hari kiamat doa ini akan dimustajabkan Allah. Apa dia? Orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, apabila bertembung dengan orang-orang zalim, maka berikan kekalahan, berikan kebinasaan, berikan tabara, waliyutabbiru ma'alau tatbira, berikan kekalahan yang menghina kepada orang-orang yang zalim, yang menentang orang-orang beriman, mukmin dan mukminat sampai hari kiamat. Subhanallah. Rupa-rupanya antara orang-orang tua kita, moyang kita, yang menyebabkan pertembungan hak dan batil, berkesudahan dengan kemenangan hak dan kekalahan batil, adalah antara individu berkenaan, bukan hanya Nabi SAW, tetapi Nabi Nuh SAW. Kerana doa ini bermakna akan ada perangai kaum Nabi Nuh, bukan hanya Nabi SAW, tetapi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kerana doa ini bermakna
akan ada perangai kaum Nabi Nuh sampai hari kiamat. Bacalah surah ini daripada awal, maka perangai kaum Nabi Nuh akan dapat diteropong, akan dapat dikenal pasti. Yakinlah satu perkara, kisah-kisah dalam Quran, termasuk dalam surah Nuh, bukan hanya cerita yang memaparkan fakta-fakta sejarah, tetapi penuh dengan paparan-paparan penyakit-penyakit umat yang berulang dari zaman ke zaman. Maka baca daripada awal surah ini untuk mengenal pasti penyakit-penyakit yang barangkali telah berpindah, bukan kepada orang lain tetapi kepada kita. Na'udzubillah. Jadi Nabi Nuh telah ada firasat. Walaupun kafir telah musnah dalam banjir besar, tetapi penyakit kufur ini akan berulang. 950 tahun tuan-tuan, siapa lagi testimoni da'i? Siapa lagi testimoni dakwah yang paling bagus untuk dirujuk? Cerita siapa paling bagus untuk dirujuk selain daripada sallallahu alaihi wasallam Rasulullah? Iaitulah Nabi Nuh. Orang yang hidup dalam dakwah sahaja 950 tahun. Sekarang dia kata orang zalim akan terus ada. Kau berikan tabara kepada mereka. Maka fahamlah kita, bila doktor pakar kata begitu, penyakit ni boleh berpindah. Penyakit ini lebih berbahaya, ya, daripada segala penyakit-penyakit yang kita cari doktor untuk merawatnya. Iaitulah penyakit yang boleh hinggap ke dalam hati, ya, seperti penyakit kufur dan tidak bersyukur. Jadi tuan-tuan, inilah yang menarik yang ada di dalam doa ini, dan menariknya, ya, doa ini menutup tirai surah Nuh dan menjemput surah Al-Jin, surah yang ke-72. Menariknya para ulama kita menghuraikan rahsia doa Nabi Nuh sebelum surah Al-Jin. Kerana surah Al-Jin memulakan tirainya dengan cerita makhluk mendapat hidayah. Ada makhluk dapat hidayah. Surah ini menunjukkan jin memeluk Islam sebahagiannya pada zaman Nabi SAW. Ada kumpulan jin memeluk Islam, dapat hidayah kerana mendengar ayat-ayat Allah dibacakan oleh Nabi SAW. Jadi kita belajar satu benda, iaitulah apabila kita berdoa dengan doa Nabi Nuh AS, jangan sekali-kali meremehkan doa, kuasa doa. Kerana doalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi Umar radhiyallahu anhu. Sahabat besar, pahlawan besar dalam Islam dan khalifah yang kedua. Jadi doa Nabi Nuh adalah ketika, ya, orang-orang beriman sangat kerdil jumlahnya. Orang-orang kafir tidak respon kepada baginda. Tetapi doa inilah yang dipanjatkan, ya, menyebabkan ada yang memeluk Islam dapat hidayah di kemudian harinya. Kadang yang berdoa tidak nampak, ya, siapa yang menyambut seruannya nanti kerana dia sudah pergi. Maka ini yang indah daripada susunan doa ini, ya, selepas cerita penat letih berdakwah dan sebelum cerita mendapat hidayah memeluk Islam. Jadi doa jangan kita remehkan, kuasa doa. Doakan kepada kawan-kawan kita, Allah Ta'ala beri hidayah. Walil mu'minina wal mu'minat, ya. So jangan lupa doa ini tuan-tuan, sentiasa baca dari semasa ke semasa, dan mudah-mudahan, ya, dengan doa ini, ya, yang kita hafal, yang kita baca, Rabbi ghfirli, ya, wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar ganjaran, tetapi kesan daripada doa ini kepada berimannya orang-orang lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.